Seorang lelaki yang ketika itu dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang terletak di Taman Triang Maju melihat satu mayat terapung-apung di dalam sungai. Kejadian itu berlaku pada penghujung bulan Oktober 2017 jam 3 petang sewaktu dia melintasi jambatan Sungai Triang. Lelaki itu kemudian menghubungi pihak berkuasa. Pihak polis yang sampai kemudian membawa mayat mangsa yang merupakan seorang remaja perempuan dianggarkan berusia belasan tahun ke hospital untuk dibedah siasat. Hasil bedah siasat mendapati bukan sahaja mangsa ditikam berpuluh-puluh kali tetapi juga mangsa telah dirogol. Apakah sebenarnya yang berlaku? Ikuti kupasan selanjutnya. Pada malam 24 Oktober 2017, jam menunjukkan pukul 8.30 malam, dua remaja bernama Syahrul dan Zamirul berada di Kopitiam Nanyang Triang Pahang. Zamirul memberitahu Syahrul bahawa dia berjaya mengajak seorang perempuan yang dikenali sebagai Amira keluar melalui teks aplikasi WeChat yang digunakan. Zamirul juga mengatakan Amira telah bersetuju untuk keluar pada malam itu juga. Teruja mahu bertemu dengan kenalan baru di WeChat, Amira mengajak kakaknya untuk menemankannya. Memandangkan sudah pukul 10.45 malam, kakaknya enggan. Lantas kakaknya terus masuk ke bilik dan tidur. Walau sudah jauh malam, Amira tetap keluar bersama Syahrul dan Zamirul tanpa ditemani sesiapa. Dua remaja lelaki itu mengambilnya di rumah dengan menaiki satu motosikal. Dalam perjalanan ke kawasan kebun kelapa sawit yang berdekatan dengan sungai, mereka berselisih dengan sebuah motosikal yang dinaiki oleh sepupu Amira, tetapi mereka meneruskan perjalanan seperti biasa. Setelah sampai di ladang kelapa sawit berhampiran sebatang sungai, di situlah segalanya bermula. Syahrul menuju ke tepi sungai dengan alasan untuk menghisap rokok meninggalkan Zamirul bersama Amira. Yang kemudiannya Zamirul memujuk Amira melakukan hubungan seks. Setelah selesai, Syahrul pula mengajak Amira bersamanya di tepi sungai. Zamirul menyangka sudah pasti Syahrul pula ingin melakukan hubungan seks dengan Amira. Bosan menunggu, Zamirul mengisi masa dengan menelefon teman wanitanya dari jam 1.30 pagi hingga 2 pagi. Tiba-tiba Syahrul datang kepada Zamirul dan terus menghidupkan enjin motosikal. Syahrul mengajak Zamirul meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Zamirul bertanya kepada Syahrul, "Mana Amira?" Jawab Syahrul, "Aku dah bunuh dia." Kehilangan Amira akhirnya terbongkar apabila mayatnya ditemui 2 hari kemudian, iaitu pada 27 Oktober 2017. Suspek utama iaitu Zamirul ditangkap polis untuk membantu siasatan, namun dilepaskan keesokan harinya. Melalui siasatan forensik, Amira mengalami 43 luka tikaman pada badan. Terdapat luka hiris dan 1 luka lebam. Daripada 43 luka tikaman, 7 luka tikaman pada dada dan abdomen telah menyebabkan kematian. Kesan tikaman ini telah mencederakan organ paru-paru menyebabkan berlaku pendarahan dalaman. Akibatnya, bekalan oksigen ke organ penting seperti jantung, otak dan buah pinggang telah tersekat. Pihak forensik juga mendapati ada kesan air mani Zamirul dalam vagina Amira. Ini membuktikan ada kemasukan zakar Zamirul kepada si mati. Malah, turut ada juga spesimen darah Zamirul pada seluar dalam si mati. Pada 29 Disember 2017, Zamirul Alif bin Muhammad Zaki, 19 tahun, dan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun dikenali sebagai Syahrul telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Termeloh atas pertuduhan membunuh Nur Amira Abdullah pada 25 Oktober 2017 di ladang kelapa sawit di tepi sungai Triang Estate Bera Pahang antara jam 1.10 pagi hingga jam 3.30 pagi. Walaupun terdapat beberapa fakta kes yang dikeluarkan ketika sesi membela diri, namun, mahkamah mendapati hujah itu lemah. Misalnya, Syahrul dan Zamirul masing-masing cuba menyelamatkan diri dengan menjadikan diri mereka bukan orang terakhir bersama Amira. Syahrul juga menafikan ada mengaku membunuh Amira ketika ditanya Zamirul pada malam itu. Pada akhir perbicaraan, mahkamah mendapati bahawa Syahrul dan Zamirul bersalah menyebabkan kematian secara bersama ke atas Amira. Bukan itu sahaja, malah kedua-duanya terlibat juga dalam jenayah rogol. Syahrul dan Zamirul telah dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara dari tarikh tangkap dan 10 sebatan rotan bagi kesalahan di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan.
Sesungguhnya cemburu boleh membuatkan seseorang hilang pertimbangan, apatah lagi pada usia muda remaja yang bahang emosi mudah terusik. Semoga kes ini menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita semua. Subscribe channel Detektif Mina untuk mengikuti kisah-kisah lain yang menarik selepas ini. Sekian, terima kasih.